السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah apabila kita pada malam ini. Terima kasih kepada teman-teman kita yang telah memimpin ibadah solat kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita, Allah Ta'ala terima doa dan sujud kita, doa-doa kita. Walaupun banyak kekurangan pada ibadah kita tadi, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat, Allah Ta'ala makbulkan segala doa kita dan Allah ampunkan segala dosa kita. Semoga dan Rasul surah dan Rasul hidup terbaik dan merupakan muslimin dan muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita berjauh, saya akan tanya hari KPR. InsyaAllah, kita KPR itu kah? Sebelum puasa. Memang KPR Ramadan ini. Oh, InsyaAllah. Alhamdulillah. Masuk-masuk hari KPR. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan orang yang berwakaf, orang yang menganjurkan, orang yang menggulirkan projek, orang yang meneruskan, orang yang menguruskan, dan juga orang yang melanjutkan harta benda ini. Sebab tu kita bayangkanlah pada kali orang semayang, semua orang-orang itu semua dapat. Dan sebab dia yang berusaha. Jadi KPN ini sebagai saksi. Kan bahawasanya ada orang yang solat di jam malam. Jadi untuk sebenarnya salah satu daripada kebijaksanaan seseorang adalah bagi dia membagi duit dia untuk keuntungan yang berlipat ganda, yang berterusan dan akan dinilai pula dengan begitu besar di akhirat nanti. Itu tanda orang itu bijak. Al-Kaisun adalah nafsahu wa ambiya lima ba'da al-maut. Tuan-tuan dan puan dari dikasih Allah tadi, imam kita baca sampai ke surah Baqarah. Baqarah maksudnya lembu betina. Baqarah lembu betina. Dan memang ayat yang ujung dari imam kita baca tadi cerita tentang Baqarah, cerita tentang soal jawab Bani Israel dengan Nabi Musa tentang lembu yang diperintahkan untuk disembelih. Jadi asalnya Nabi Musa suruh disembelih lembu dia. Jadi dia tanya macam-macam pula. Tanya jenis lembu macam mana, warna apa. Tadi berhenti dekat warna sampai warna Rasul Nawudin tadi kan. Adanya warna yang menggembirakan orang yang melihat. Macam-macam lah. Tanya itu, tanya ini dan sebagainya. Dan sampai hampir-hampir mereka tak nak sembelih. Hampir-hampir. Maknanya banyak sembelih pula. Suruh sembelih lembu sembelih je tak. Dia tanya lagi, sebenarnya tak nak tu. Macam-macam hal dia buat. Okey. Jadi ayat tadi sebenarnya salah satu daripada ayat-ayat yang ceritakan tentang bagaimana adab kita dengan guru. Sebenarnya tajuk yang diberikan oleh surah pada saya pada malam ini adab dengan guru. Kena pula ayat tadi dibacakan memang cantik dia. Hujung itu salah satu daripada adab yang mungkin hilang daripada seorang murid kepada gurunya. Dan itu antaranya banyak suaminya. Banyak sangat banyak. Sama juga macam cerita Nabi Musa juga, yang mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita biasa dengar cerita macam mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi kan ada 3 kali Nabi Musa tanya ataupun seolah-olah macam protes lah kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika itu. Sampai akhirnya dia digugurkan daripada jajaran murid. Namanya tak boleh lah tadi. Tak boleh. Kau boleh dengar. Jangan banyak dengan soal. Okey. Jadi ini salah satu daripada adab yang tak boleh hilang. Kita perhatikan kenapa sampai begitu sekali. Allah Ta'ala jadikan
guru-guru ini kemuliaannya begitu tinggi. Selain daripada ayat yang cerita tentang amal kerja yang fa'idah menjadi ini kalau menjadi nahdlatul ilmah darajat. Dan Allah Taala angkat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan hal jasari dari yang ada pun berjadinya adalah yang adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kadang alimu ayyakuna nabiyyan. Hampir-hampir saja orang yang berilmu itu menjadi seorang ulas, seperti seorang nabi. Sampai itu sudah disebutkan. Dan macam mana yang Sayyidina Ali sebut? Contohnya Sayyidina Ali kata apa? Kalaulah engkau membelanjakan 1,000 dirham untuk setiap huruf yang diajarkan oleh guru kau, itulah yang sepatutnya. Maksudnya yang sepatutnya kau bagi satu huruf 1,000 dirham. Satu huruf tu. Entah bayang, Quran kalau kita baca daripada awal mulai ada lebih 300,000 huruf Quran. Kalau kita belajar dengan seorang guru, satu persatu kita belajar dengan dia, 300,000 kali dengan 1,000. Berapa? 300,000 kali dengan 1,000. Dia. Jadi banyak 300,000 itu kan bilion. Nanti dia nak 5,000 kan. Dia bukan juta, bilion kan. Sampai itu sekali disebutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut itu. Nak ceritakan maknanya kau memang tak mampu pun. Kau tak mampu pun nak balas. Itu nak ceritanya. Maksudnya kau jumpa yang mana pun kau tak akan mampu balas jasa seorang guru. Guru kita ni, dia punya jasa kepada kita ni lebih besar. Maka disebutkan lebih besar daripada ibu bapa kita sendiri. Ibu bapa kita memberikan kita keselamatan di dunia, tapi guru kita memberi keselamatan untuk akhirat kita. Jadi dia lebih besar dari sebab akhirat untuk kata abadi dan ganjaran akhirat itu lebih besar berbanding dengan dunia. Kalau ibu bapa kita bagi makan dan minum itu habis macam tu aja. Tapi kalau guru kita mengajar tentang akhirat kita, contohlah guru yang mengajar kita Quran kan. Dia ajar kita Quran, kita baca Quran di dalam Ramadan, kita banyak baca Quran. Bayangkan berapa banyak yang dia dah bagi kita. Dia dah kasih kita satu perkara yang tak boleh kita nak bandingkan. Dia sebab akhirat tu. Satu huruf sama diberikan 10 ganjaran. Kemudian setiap kewajiban pula ganda pula lagi 10. Itu satu huruf. Kalau satu Quran kita dapat baca dalam Ramadan, macam kita sebut tadi, lebih dari 300,000 huruf kita dah baca. Berapa banyak pahala yang guru kita dah berikan kepada kita untuk kita dapat. Komik menjatuhkan dan dia tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada kita. Jadi maka Islam ajar kita di sana ada pula adab. Jadi kita tak bolehlah biarkan saja orang yang dah memberikan kita benda yang terlalu besar tapi kita abaikan saja. Sebab kita ni mesti jadi orang yang membelas jasa, jangan jadi kacang bukan kulit. Dan itu yang besar sebab kadang-kadang isu dia adalah kenapa kita tak beradab dengan guru. Sebab kita tak erti nak menilai. Kita menilaikan sesuatu itu dengan material. Contohnya, lagi-lagi pada zaman sekarang. Contoh dulu guru itu dipandang mulia. Gelaran cikgu itu adalah gelaran yang sangat dihormati, yang akan melekat dekat satu kampung tu. Kalau ada cikgu tu sangat dimuliakan. Dan memang dihormati sangat-sangat. Dia tak kira status dia macam dari segi kewangan apa tak ada. Orang tak boleh kan itu. Asal dia cikgu maka dia dimuliakan. Tapi sekarang lagi-lagi kita kat pandang makin tak pandang, makin tak peduli. Sebab orang banyak pandang kepada material. Lagi-lagi kalau seorang anak murid itu bapak dia jauh lagi kaya daripada cikgu. Jadi dia pandang cikgu itu sudah mati. Kadang-kadang anak murid bawa kenderaan lagi mewah daripada cikgu. Jadi dia tak rasa cikgu itu hebat. Sebab yang dia nampak kehebatan pada dunia yang sementara. Dia nampak hanya pada material. Sedangkan material itu sejak dia berapa lama sangat material akan hilang. Orang yang hartanya berjuta-juta sekalipun, juta-juta akan hilang. Pasti akan hilang. Bila dia mati. Bukan dia dah dapat waris dia bukan ada waris. Tak ada waris tak bagi ke siapa.
Maknanya benda itu benda yang sekejap, tapi itu yang dipandang tinggi, yang dipandang mulia, dipandang hebat. Lagi-lagi zaman kita di sosial media menunjukkan kejayaan orang itu adalah dengan kekayaan duniawi. Hebatnya dia, dia berjaya, dia adalah usahawan yang berjaya. Padahal belum tentu lagi itulah kejayaan sebenar. Sebab kejayaan sebenar di akhirat. Jadi ini antara mindset yang menyebabkan susah seseorang berhadapan dengan seorang guru. Contoh coba kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Contohnya saya bawakan beberapa kata-kata Imam Al-Ghazali yang disebutkan beberapa adab dengan guru. Ini saya ambil daripada satu kitab yang kecil. Saya ambil daripada kitab yang besar Imam Al-Ghazali yang Mu'min, contohnya itu lebih detail, lebih panjang. Kita ambil kitab yang kecil saja, iaitu kitab Bidayah Hidayah. Contohnya Imam Al-Ghazali sebut, wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alimi ay yabda'u bi tahiyyati wassalam. Pertama sekali adab seorang guru murid dengan guru adalah dia mula dulu dengan memuliakan guru dia, memberi salam. Dia dulu yang memberi salam, maknanya dia memuliakan guru dia. Dia minta izin dulu pada guru dia. Dia yang kena cuba untuk memuliakan guru dia, bukan dia tunggu guru dia yang memuliakan dia. Maknanya bagi salam tu kemuliaan benar. Jadi kita memuliakan seseorang, kita bagi salam dia, Assalamualaikum. Jadi patutnya anak murid dia yang kena bagi salam kepada guru. Dia yang kena meraihkan guru, bukan guru yang kena raihkan dia. Zaman sekarang dia guru dapat raihkan anak murid, sambut dekat depan pintu pagar sekolah. Bukan saya kata salah, tidak. Nak pada benda tersebut silakan. Dan Masya Allah, cikgu tersebut dengan orang yang hebat. Tapi problemnya adalah sampai anak murid rasa dia yang perlu disambut, sedangkan sepatutnya dia yang menyambut guru. Sepatutnya dia yang sambut guru, dia yang memuliakan guru. Entah berapa banyak kawan-kawan saya cerita, kadang dia orang pergi mengajar kat masjid, sampai-sampai ke masjid dia orang pada tak tahu mana KJK pun tak ada, imam jual ke tak tahu. Dulu pada semua orang. Jadi aku nak ke depan pergi kat Melayu pun tak lagi. Jadi sudah dulu itu kan. Sekarang ini kita ada satu orang pembina, KJK mungkin sibuk, dia tidak ada pembincang. Jadi kau tengok kau pergi ke masjid yang mana dia tak. Kau tengok ya, malamnya ada Ustaz yang datang, ada Ustaz yang datang, kau sambut, kau tengok sikit. Contoh dia. Patutnya ada inisiatif tu. Sebab diberikan alasan KJK semua sibuk. KJK semua sibuk, kerja balik lambat kat KL, maklum kan? Tapi kami tidak, dia kena ada inisiatif. Takkan semua kerja balik hebat, mesti dia ada pinjam dekat masjid. Contohnya, saya akan cakap, mak, tolong sambut Ustaz tu dia. Saya tak sempat tadi, tak sempat sampai masjid. Contohnya, ini biarkan saja Ustaz tu terpinung-pinung dekat belakang. Contohnya, itu bukan adat mengguru. Ada yang mengguru Ustaz, kita yang sambut dia. Kita yang sambut, kita yang ajak dia masuk, kita yang betul macam itu. Tetap banyak kalau ada seorang baik dia datang. Kita biar dia terjemah, tak ada. Okey, yang lebih besar daripada itu, mak bapak kita contohnya. Adakah kalau bapak kita datang ke rumah kita, sampai dekat gate, dekat tu contohnya. Serta cakap ayah ni sini. Alamat rumah ayah siapa yang ada? Ayah tak tahu nak cari mana ni. Alamat pandai ayah yang orang. Contoh. Itu memang tak tahu yang mereka level mana dia sebagainya. Kita akan turun juga. Kita akan sambut ayah kita. Dan dia blok mana pun tidak tahu. Dia blok mana ni. Di mana satu ni kita tak tahu. Takkan kita semua mencari diri kan? Ayah kita kot, mak kita. Tentulah kita akan wujudkan dengan kita yang sambut dia. Bukan kita expect dia malu dia. Tak apa nak kata-kata. Takkan kita. Dan ini ada yang makin hilang dalam masyarakat. Kita nombor satu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali disebut wazani al-yuqallila baina yadayhi al-kalam. Yang ketiga, mengurangkan di hadapannya percakapan. Maksudnya kurang bercakap depan guru. Maksudnya depan guru, kita jangan banyak nak sembang. Kita jangan sembang mungkin nak rancak guru yang kita sembang.
Dia kekurangan ni satu, adab tu kurang. Yang kedua, kita rugi. Sebab kita tak dapat dengar menjadi dulu. Dan habis kita ni sembang. Dia tak dengar. Kita dia cakap. Tak kena tuan. Depan guru, kita kena kurangkan bercakap. Biar guru yang banyak cakap. Okey, yang ketiga, alla yatakallam ma lam yas'alhu ustaduh. Jangan dia berkata-kata dari mana guru dia tak minta. Dia guru dia tak apa maksudnya nak bagi tahu dia. Jadi dia pun cakap, maksudnya gini contohnya. Jadi guru tu minta baru cakap. Macam kita kat dalam kelas lah waktu sekolah. Kita dalam kelas sekolah, kita hanya pun kena dulu. Bila cikgu suruh kita cakap, baru kita boleh cakap. Bukannya kita menonong dia cakap dalam kelas. Tak, tapi ada apa yang itu semua kita tahu dekat sekolah. Tapi kenapa keluar dari sekolah? Kita lupa pelajaran yang kita ambil ke sekolah ni. Okay, yang seterusnya, yang keempat, alla yas'al ma lam yasta'zin awalan. Tidak bertanya sehingga dah minta izin terlebih dahulu. Tanya dia, Ustaz, saya tanya soalan boleh? Bukan terus menonong dia tadi. Nak bertanya pun kita minta izin. Apa tak lagi nak menyangkut. Di satu tempat kawan saya Pak Muda waktu itu lepas dia ceritakan pengalaman dia. Dia suruh dia baca hadis dalam dia Sahih, cerita tentang barangan berkata buruk tentang orang lain. Jangan buka aib orang, jangan mengumpat maksudnya kan. Jadi kawan tadi dia tengah mengajar, cakap kita ni makin mengumpat. Lalu cakap sikit ni, tiba-tiba ada satu orang rambut bapak ni bangun, Ustaz mana dia cakap apa tu? Kita ni ada tempat tempat kita boleh mengumpat, kita boleh cakap buruk orang. Tak boleh. Dan satu orang dia pergi ke depan di meja kuliah, dia pergi kata Ustaz tu, tuan-tuan semua, dia beramah. Dia beramah. Itu lah. Dia pula mengajar. Kita sebenarnya boleh cakap buruk pasal itu kalau memang kesalahan dia berjalan macam bukan apa yang dicakap itu salah. Kadang-kadang konten dia cakap itu betul, tapi cara yang salah betul. Prinsip protokol pun salah, protokol dunia pun salah. Tak payah cerita adab yang Allah Ta'ala terapkan yang kita sebenarnya. Protokol dunia ini pun salah. Mana ada yang boleh menjadi sebenarnya. Orang tengah berucap punya pula di depan dulu. Yang ada PM cakap depan, tiba-tiba di depan. Salah pula tu. Dan tu dia cakap, ini yang bisa dilakukan. Dan ini perkara yang kalau kita fikir betul sepatutnya common sense. Tetapi ini yang orang selalu sebut dalam kita sekarang ni, kita kata common sense are no longer common. Jadi yang sepatutnya common sense itu ada semua orang tahu. Tapi sekarang dah tak common. Kena belajar, kena fikirkan, kena diajar. Kau kena buat cerita, kau jangan buat cerita. Satu persatu kena di dan pelik zaman kita sekarang. Okay, yang seterusnya, alla yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jangan dia berkata pada bercanggah dengan kata-kata gurunya itu, ada syekh sekian dah bercakap lain dengan apa yang kau cakap. Ada ustaz, walaupun ustaz dia ada, tapi kan ada ustaz lain yang cakap lain. Okay, itu pun tak kena. Tadi saya tanya soalan bekah, saya nak bekah. Dari tadi, dia tanya soalan, kita jawab. Saya Ustaz, apakah hukum pakai inhaler? Waktu bulan Ramadan, batal puasa atau tidak? Simple dia soalan. Saya jawab, mazhab Syafi'i mengatakan batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Saya jawab itu. Dia jawab, tapi susah tau. Jajak hari kena makan. Dah itu pun tak salah dari segi adab. Tapi tak apa, kita layan lagi. Kalau sampai 3 hari kena pakai, namanya awak punya letak tu, asma awak tu tak kontrol. Awak tak berjaya kontrol awaknya asma. Maka awak pergi jumpa doktor pakar. Jumpa doktor pakar betul-betul. Macam mana nak kontrol awak punya asma. Awak kena ambil berikan kita. Awak kena cari apa yang trigger awak punya asma. Contohnya, saya kena ada asma yang teruk dulu tuan-tuan.
Dan kita belajar macam-macam bahasa semua. Jadi, kata, jadi kita cerita macam tu. Dia kata, Ustaz, saya baca kat Mufti Wilayah, website Mufti Wilayah kata boleh. Itu tak kena tak. Bukan saya tak tahu Mufti Wilayah cakap macam tu. Bahkan bila Mufti Wilayah tersebut keluar atas statement tu, saya yang message dia tegur dia cakap. Jadi bukan bagi kita tak tahu. Cuma kita jawab ikut mazhab Syafi'i. Kalau dia nak ikut mazhab yang lain, silakan, tak ada masalah. Tapi tak payah nak banding-bandingkan dengan kita. Bahkan contohnya kita sebut fatwa Islam boleh dikatakan. Saya Islam, saya ikut fatwa ni contohnya. Tapi kalau pun orang nak ikut fatwa ni, kita tak dipaksa. Betul. Dan guru kita yang menjaga mengikut apa yang dia tahu. Kita ada dengar daripada guru lain cakap yang lain. Tak payahlah kita pula nak berbanding-bandingkan. Itu kena dari segi adab. Kalau kita tak setuju, contohnya kita memang ada guru yang lain yang kita menggunakan atau kita berpandu dengan guru tersebut. Kita ikutlah. Tak payah kita berbanding-banding. Dan sebab masing-masing ada pandangan, masing-masing ada hujah, masing-masing ada reason kenapa disebut benda itu. Bukan kalau kita nak banding-bandingkan. Okey, seterusnya. Tadi yang kedua tu. Tadi yang kelima. Yang keenam, wa alla yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawab. Janganlah dia menunjukkan kepada gurunya berbeza dengan pandangan guru tersebut, maka dilihat ataupun dia melihat, maksudnya dilihat dalam diri dia, dirasakan bahawa dia lebih tahu tentang kebenaran. Dia bercakap dengan guru dia, dia berbeza dalam hati dia, aku lebih tahu dari sini. Itu bahaya juga. Sebab bila kita tak rasa kita lebih tahu, kita tak akan mampu boleh belajar. Takabur benar-benar, dia akan menghijabkan ilmu. Dia ibaratnya gini, kalau kita nak keluar air daripada ilmu botol yang menuang kena di atas, botol yang dituang kena dekat bawah. Kalau kita tuang, botol yang menuang itu di bawah, yang nak dituang itu ke atas, memang tumpah lah juga. Memang dia tak masuk. Jadi kita kena rendahkan diri kita. Kita kena selalu rasa aku tak tahu. Orang sekarang antara problem dia, lagi-lagi generasi yang sekarang ni, generasi yang cinta ni, generasi yang rasa maklumat dari hujung jari dia, maka dia mampu untuk menilai betul dan salah. Dia ada rasa shock sikit dia sebenarnya. Dia ada rasa macam aku tak tahu. Aku tak ada sama sekarang ni ada hujung jari dia. Saya boleh tengok sendiri, saya boleh check lah. Dia ada rasa tak kabur. Bahaya. Bila kita ada rasa tak kabur, kita tak tundukkan diri kita depan guru kita, maka ketika itu kita susah mendapat ilmu dari dia. Saya cakap dengan tuan-tuan, saya sedar, saya selalu jadi juri untuk program-program TV, program-program agama. Bila saya jadi juri, saya nak kena cari salah orang. Memang kerja saya begitu. Macam mana juri kan? Juri memang kerja itu kan cari salah. Jadi waktu saya cari salah tu, susah saya nak belajar. Sebab saya memang tengah cari salah tu. Saya jadi lebih besar daripada dia. Sebab saya tengah mencari salah. Sedangkan walaupun dia tu mungkin tahap anak murid kita, tapi banyak sebenarnya ilmu baru dia sampaikan, kita tak boleh boleh belajar dari dia. Saya banyak anak murid saya yang terkenal, orang-orang yang hebat di negara kita ni, yang ustaz yang hebat anak murid kita. Tapi kalau kita rasa kita sombong, kita rasa kita besar, kita duduk depan dia, kita tak akan dapat apa. Tapi kalau kita rasa kita ni perlu belajar, aku perlu tahu sesuatu, bila dia mengajar, kita akan belajar. Saya tengok benda ni pada guru-guru kita yang mulia, guru-guru yang tak, para masyarakat yang terusok, tengok macam mana mereka belajar, duduk depan guru, walaupun guru tu angkat anak dia, umurnya angkat anak. Dia tu pula guru, bukan sekadar orang tua, tapi guru yang hebat. Contoh saya ingat yang betul-betul terkesan ketika saya dulu, waktu saya umur 18 tahun, saya di Pondok Terang, saya pergi bukan di Kedah. Saya tengok waktu itu Ustaz Nikmat Ustaz Nikmat dia dah awal dulu. Beliau adalah promosi Persatuan Ulama Kedah
ketika itu membayar hari. Saya sudah ingat. Waktu Syekh Nuruddin mengajar ke depan, Syekh Nuruddin waktu itu juga tahun 98, namanya Syekh Nuruddin umurnya baru 38. Benar. Umur 38 tahun, belum 40 tahun ya. Yang Ustaz Iman ni orang tua yang disegani, buka madrasah besar, anak murid ramai, pengurusi serta ulama besar. Yang mengajar tu baru 38 tahun. Saya Nuruddin Bajari. Jadi saya tengok sini macam mana Ustaz Iman ni duduk depan meja Syekh Nuruddin mengajar. Kan Ustaz Iman duduk dengan pensel, dengan kertas. Dia ambil notak satu tulis. Yang ini yang kita nampak sekarang ni Syekh Nuruddin satu per. Jadi kita ni, jadi rasa ya Allah, kalau kata guru besar macam ni pun boleh tunjukkan diri dia untuk belajar. Kenapa aku nak sombong? Kenapa aku nak rasa aku dah hebat? Aku tak payah tahu pun tak surah. Aku tak dapat tahu pun tak surah. Dan sebagainya. Tentang yang seterusnya, sebelum kita nak ke Moreh tu kan, panjang kan Ustaz, Moreh kan. Seterusnya, yang ketujuh, wa alla yas'al jalisahu, alla yas'al jalisahu fi majlisih. Jangan dia bertanya kepada orang di sebelah dia, orang yang duduk-duduk dengan dia di majlis ustaz itu. Jadi jangan dia bersembang orang sebelah maknanya, walaupun dia tak tahu benda yang dia tak faham. Contoh waktu kita belajar, kan ada guru tu mengajar, apa maksud ustaz ni? Contoh kita tak tahu maksud apa itu ustaz kali. Apa maksudnya? Kalau ikut Imam Ghazali itu pun tak beranak. Nanti kalau tanya dulu. Ustaz maksudkan aku tadi, itu sebab bukan tanya orang sebelah. Bahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menambah lagi, bukan setakat jangan bersembang dengan bertanya orang sebelah, senyum pun jangan. Sampai kita sekali kalau tengok dalam orang-orang dulu senyum orang sebelah betul kan? Kita kan kadang-kadang Ustaz belajar tu disuruh tengok Ustaz sama-sama. Jadi kalau itu sekali, itu Syekh Al-Jawi kata lah. Biasanya yang ke-8, Allah yaltafita ilal jawanib bal yajlisu mughliqan ainahu sakinan muta'addiban. Yang ke-8 adalah jangan dia berpaling ke kanan dan ke kiri di hadapan gurunya, bahkan dia duduk dengan menundukkan pandangannya dengan keadaan tenang lagi beradab, ka'annahu fis salat, seolah-olah dia di dalam salat. Yang ke-9, ma yukthiru alaihi su'al 'inda maladih, jangan banyakkan bertanya ketika mana guru itu sudah penat, sudah keletihan. Dan yang ke-10, wa idza qama lahu, apabila dia berdiri maka berdirilah untuknya. Ini pun ada kita dalam majlis protokol kan. Kalau tuanku diri, kita semua kena diri. Kan macam tu, saya dengan guru. Macam kita kat sekolah kan, menoi macam tu. Terima kasih cikgu. Jadi itu sebenarnya ada. Kita dah dididik macam tu waktu dekat sekolah. Yang pelik bila kita duduk dalam masjid dekat surau, kita tak buat. Dalam sebagian kita sebab ada sakit pinggang, jadi itu kan nak bangun Allah. Tapi yang masih sihat-sihat tadi, sebenarnya duduk bangun, jadi kita kena bangun. Bukan kita duduk. Salah tu. Okey. So yang ke saya ringkas sekali ni tuan-tuan, ke-8, ke-9, ke-10. Yang ke-11, alla yutbi'uhu bi kalamihi wa su'alihi. Jangan follow dia. Waktu dia bangun itu dengan perkataannya, dengan soalannya. Kita ni kadang-kadang ustaz waktu mengajar tak nak tanya. Ustaz bangun jalan dia tu ustaz jadi sikit boleh. Itu tak kena adab. Nak tahu ni akan ada dalam hadis. Soalnya ustaz tu nak bangun nak balik, jangan dihalang-halang. Jangan ditolak-tolak. Dia ada kerja lain lagi. Jangan kita rasa macam tak apa dah sekejap je, 2 minit aja. Kita tak tahu jawapan 2 minit. Bukan kita tak tahu jawapan tu sebab kita tak tahu. Kita rasa macam pilih aja. Tak rupanya soalan tu memerlukan kepada kebenaran yang panjang. Satu tu belum ditanya lagi dan sebagainya.
Jadi jangan kita tahan-tahan macam tu, tak bagus. Tak tanya, tak jadi dalam hadis. Bagaimana guru tu memberikan kita peluang untuk tanya. Tanyalah banyak-banyak pun. Sebab guru dah pilih orang. Tanya. Lepas tu bila dia nak baru kira susah. Sebab maknanya dia punya time dah habis. Dia tahu dah. Dia perlu pergi kepada orang yang ikutnya. Dia jumpa orang ke, ada orang yang berhajat pada dia. Apa tu lah. Kita pun tak tahu apa urusan dia. Yang kita dianak, kita kena respect masa orang. Kita kena ingat dulu. Kita kena respect. Kita kena muliakan orang punya masa. Jangan kita suka dia. Saya itu pergi ke satu negeri ini, dia orang punya flight. Dijanjikan flight petang. Tiba-tiba dia tunggu tak nak pagi. Kita tak tahu ni, kita tahu boleh tiket. Itu tak ada orang tak ada hormat. Tak ada hormat masa lah. Maksudnya dia dah pergi tiket, dia nak cakap apa betul. Tapi kita kena cancel program kita pagi itu. Program subuh kita kena cancel. Kita kena cancel janji dengan orang nak jumpa, kita kena cancel. Rehat itu jadi mana ada. Maksudnya kalau orang buka petang lagi. Nombor ni kenapa? Flight petang lagi murah. Petang lagi. Itu dia alasannya. Rupanya itu dia sebabnya. Bukan tak ada benar-benar. Kalau benar tak boleh tak. Kenapa dia beli petang lagi? Murah sikit kan? Tapi kenapa tak lagi dulu? Saya nak okey. Masa nak ni kan? Jadi, saya kata tak menghormat. Kita nak hormat orang. Kita kena hormat masa dia. Kita kena hormat apa nama masa dia kan? Yang paling penting sekali. Okay, kemudiannya, yang seterusnya. Yang ke-13. Alla yusi'u dhanna bihi fi af'ali zahiriha munkar. Indah. Okay, jangan bersangka buruk kepada guru. Jangan bersangka buruk. Kadang-kadang kita hati kita ni jahat juga. Kadang-kadang kita nak sangka-sangka. Kita nak sangka buruk pada dia. Biasanya entah dia entah berani. Jadi buang rasa dan rasa buruk, sangka-sangka buruk. Tapi dengan adab yang banyak macam ini, dan adab yang banyak lagi daripada itu. Kalau kita baca contohnya kitab Ta'lim Mutakhir Jizan Nurji, contohnya panjang boleh diceritakan. Ada adab dengan guru. Kita baca kitab Adab Usami wal Mutakallim, contohnya Tazkirah Usami wal Mutakallim. Banyak lagi cerita dalam adab. Dan keseluruhannya kita boleh lihat dia meletakkan guru itu adalah VIP. Macam mana kita layan VIP, protokol dengan VIP, itulah dia dengan guru yang sebenarnya. Okey, jadi kenapa ada semua ni? Tapi dia datang dengan satu dari biasa, iaitu pemilihan guru itu. Supaya tak salah menentang dengan guru yang sesat. Kita ni dah jadi sangka baik, ya kan? Tengok-tengok rupanya ada yang sesat guru tu. Dan kita pun ikut, dia dah menolong kan? Dan ustaz kata kena sangka baik. Jadi kita pun sangka baik je lah. Itu pun bahaya. Oleh kerana itu, kena perhatikan daripada siapa kita belajar. Dan lihada al-ilma dinun farzuhu amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil ilmu kamu. Ada satu kata-kata sahabat Nabi SAW, dia kata apa? Pesanan, nasihat, kalau kau nampak dekat dinding, kau ambil. Kalau tak dekat dinding pun, nasihat kau ambil. Tetapi ilmu, kau kena belajar. Kena belajar. Dia tak boleh dengan tengok di mana-mana, kau ambil. Tak boleh. Kalau pesanan, nasihat boleh. Ambil tak boleh siapa-siapa pun. Budak kecil bagi nasihat bagi dia, takkan dia nak tolak. Pakcik, dah masuk waktu subuh ni, solat kan? Contohnya. Kita kata kau budak ni, kau pun semayang pun tak, banyak pula nak ajar. Kita terima nasihat ni, boleh tak? Boleh, masalah. Biasa bos-bos sini, suruh staf semayang. Dia ni tak nak semayang. Tapi staf tu tak nak semayang baru. Bos sini, bos Faisal, budak. Suruh aku semayang juga. Kita semayang. Sebab itu nasihat. Dalam bab nasihat, yang tengok siapa yang cakap. Tengok apa yang dia cakap. Tapi dalam bab ilmu, kena tengok siapa yang dia cakap.
ambil dari guru yang betul. Kalau nggak kena dengan ada guru. Sebab guru ni dah betul. Jadi kalau guru ni salah, ada guru tu hancur. Hancurkan kita ini bisa. Okey, jadi cukup sampai itu untuk malam ini sedikit berkaitan dengan ada sebab ada panjang tu tadi kita kira tadi kompleks betul-betul. Jadi jadinya tadi Ustaz nak buat kompleks kan tak betul. Kita tengok radio ni tak boleh sampai. Nanti kan bilang ada orang pula. Sebab dia tak dengan sayang lagi empat kan dia dah tunggu. Jadi kita kata tak boleh buat politik lah senang. Supaya senang kan. Jadi habiskan insyaAllah. Cuma kalau kita boleh tak ingatkan anak muda tadi. Saya tengok apa itu. Muda-muda ni akan semua. Tak senang itu. Kalau kita dah korang tu family, keluarga, jiran keluarga, boleh tak tolong ingatkan orang. So apa macam jual saya berarti kereta hati. Kan tak dapatkan pahala bangun bersama anak tu. Satu, bisa dia dapat dari macam kali dia dia macam kali tapi tak senang video dia. Witi dia tak boleh sekali. Satu, yang kedua, siapa yang semayang dengan imam sampai habis, dia akan dapat pahala macam mana saya nak. Jadi, dia tak ada lagi. Tidak dijualkan. Dia tak tahu dia ingatkan orang. Mana kita ada yang kemudian sebab saya tengok orang yang boleh betul-betul dengan itu. Dah keren kan? Ya, kita baca dah. Cepat betul baca dah. Ya betul-betul boleh baca kan? Terima kasih kita. Tahu tak ada satu masjid saya pergi imam dia. Lepas lapan habis jadi lapan tu tak sempat baca doa sebab apa? Dia jadi tuan semua jangan doa. Bekerja dengan doa tu. Ada doa. Tiba-tiba tu juga jangan doa tu. Kenapa tak banyak imam tu? Maaf, tidak. Tapi bacakan itu supaya dapat pahala. Lepas sepanjang malam, kan? Menjaga untuk beribadah sepanjang malam. Kan senang dapat pahala. Orang nak buat benda lain nak beri sepanjang malam pun tak mampu. Ini kalau nak beribadah sepanjang malam. Jadi sepanjang sampai imam habis. Kalau tak nak witir, contohnya sebagian witir nak semayang tarawih 20 rakaat. Contohnya jadi tak nak witir dulu kan. Semayang dulu dengan imam tu. Semayang dengan imam 2 rakaat. Witir tu niat semayang tarawih. Imam semayang witir 1 rakaat. Kita semayang 2 rakaat tarawih. Bangun rakaat kedua dulu. Mana imam bagi salam, kita bangun. Dapatkan semayang tarawih yang kedua lagi. Jadi witir nak dilambatkan. Contohnya silakan. Tak ada masalah. Tapi semayang dengan imam tu sampai habis. Nanti sampai imam habis tu kita masih semayang dengan dia. Kita lebih dari imam tak apa. Jangan kurang dari imam. Jangan imam tu semayang 11 kita semayang 8. Itu kurang. Rugi. Kalau imam semayang 11 kita semayang 12 kita tak dapat habis tu. Dia hanya semayang dengan imam sampai imam tu habis. Tak kan? Sampai imam tu habis kita masih semayang dengan dia kan. Itu okey kan? Jadi kalau tuan-tuan yang nak witir kemudian pun tetap ambil juga dengan imam. Selagi mana imam tak bangun keluar, mana imam tak bangun selesaikan solat dia, selagi itu kita solat dengan itu. Okey, jadi cukup saya kata insyaAllah untuk malam ini kita maaf salah tersilap. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita beribadah sebanyak-banyak di bulan Ramadan ini. Manfaatkan setiap saatnya, siang dan malamnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar beramal padanya dan diberikan taufik untuk kita beramal dengan sebaik-baik amalan pada malam tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita pada malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita dapat menikmati Ramadan ini seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dengan tidur yang sedikit, kita beribadah yang banyak. Mudah-mudahan dengan makan yang sedikit kita dapat beribadah yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik agar kita dapat menjaga mata kita, menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita daripada sesuatu yang Allah Ta'ala tidak suka, sesuatu yang Allah Ta'ala tak reda. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita agar kita dapat berpuasa seperti mana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dan mencintai baginda sampailah kita bangkit di akhirat nanti dapat bangkit bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.